Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi, Syekhul Azhar, Yes An-Nakah. Kau surat 390. Dalam ulumul Quran lagi, topiknya Al-Quran dan fenomena-fenomena ilmiah. Jadi orang tanya Syekh ni, apakah pandangan Islam tentang penafsiran sebahagian fenomena-fenomena ilmiah dan penemuan-penemuan baru dengan berdasarkan Al-Quran? Apakah dalam Al-Quran terdapat informasi-informasi mengenai fenomena-fenomena alam? Nah, gitulah yang tanya. Dia Syekh jawab, Allah SWT telah menurunkan kitabnya Al-Quran untuk menjadi cahaya yang dengannya orang yang berakal memperolehi petunjuk, sehingga dia menemukan jalan yang akan menghantarkannya kepada jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itulah Al-Quranul Karim pada permulaan surah Al-Kahfi mengatakan, maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk mengingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh kerana itulah Al-Quran menaruh perhatian mengenai penjelasan masalah-masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak, kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan dan mendebat orang-orang kafir dengan hujah yang jelas dan kokoh. Walaupun demikian, Al-Quran juga berbicara banyak tentang alam dan fenomena-fenomena alam. Al-Quran berbicara mengenai malam dan siang, mengenai langit, sungai dan lautan, mengenai matahari, bulan dan bintang gemintang, mengenai hari, bulan dan tahun. Sebagaimana juga Al-Quran memberikan isyarat pada hakikat-hakikat ilmiah. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, setiap kali kulit mereka hangus, maka kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Surah An-Nisa ayat 46. Kerana merasakan sakitnya siksaan itu hanya dapat dirasakan melalui kulit. Sekiranya kita kupas kulit ini dari tulangnya dan kemudian siksaan itu kita timpakan kepada tulang sahaja, nescaya siksaan itu tidaklah begitu terasa. Begitulah macam dah kita baca sebelum ni. Dan sebenarnya, cara kita nak kuat iman ni, kita kena belajar sains. Kita nak merasai kebesaran Allah dengan ciptaan makhluknya. Sifat-sifat Allah tu kita belajar secara umum saja, kita tak tahu dah. Laisa kamitslihi bisyai'. Dan kita nak tahu kehebatan Allah juga dengan makhluk dia. Macam mana hebatnya makhluk dia buat. Allah buat makhluk yang hebat ni setara ni. Pencipta dia jauh lebih hebat lah dah. Canggihnya ciptaan Allah SWT ni menandakan penciptanya jauh lebih hebat daripada makhluk yang diciptakannya. Kita nak tahu hebat orang tu, kita tengok kereta dia buat, lampu dia buat, komputer dah, kita rasa kagum dah. Facebook dah, ada orang Facebook dah kaya, Mark Zuckerberg ke apa dah, ada nama putih dah, buat Facebook dah. Jadi semua tu kita berasa hebat. Hebatnya dia kerana dia buat benda yang hebat dah. Allah SWT menciptakan manusia dan segala sekalian alam ni yang begitu canggih, begitu hebat ni. Mestilah kita puji lagi lah, kagum lagi. Dan benda ni kita akan terasa kalau kita belajar sains lebih mendalam. Dan itu cara dia. Sepatutnya orang ngaji, walaupun bukan bidang sains, bidang agama, ustaz ke apa, dia kena kaji lebih sains ni. Sekurang-kurangnya ada perkara yang dia tahu lebih detail, baru lebih rasai kehebatan Allah. Orang lain pun gitulah dah. Jangan dia rasa dia tak ambil bidang agama, dia belajar sains, tapi dia rasa jauh daripada Allah. Tidak dah. Sebenarnya dia semakin dekat dengan Allah jika dia kenal Allah melalui kehebatan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, merasai kehebatan pencipta yang mencipta makhluk-makhluk yang hebat itu, barulah kita rasa iman kita semakin meningkat dah. Macam-macam lah. Dia terbukti siapa kulit sana, kulit tu ada reseptor rasa dah, yang boleh merasai kesakitan, saraf-saraf kesakitan tu melalui kulit dia. Jadi kita belajar biologi dan sebagainya, kita akan merasai kehebatan Quran, kehebatan Allah SWT dah. Al-Quran juga berkata, maksudnya bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya.
cak jari kita kata sebelum ni dengan sempurna surah Al-Qiyamah ayat keempat. Kata badanah adalah bentuk jamak dari kata badanah dan yang dimasukkan dengan kata badanah adalah bahagian hujung jari. Cap jari lah kita bincang sebelum ni. Ayat ini mengisyaratkan tentang ilmu cap jari lah. Sidik jari, cap jari. Kerana sidik jari atau cap jari setiap orang pasti berbeza dengan cap jari manusia yang lainnya. Ini merupakan salah satu bukti yang jelas akan kekuasaan Allah SWT. Oleh kerana itu Allah SWT menempatkan penciptaan ujung jari itu pada makam kedudukan pembuktian kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Jadi apa yang cerita di Quran itu sebenarnya hebat lah. Antara yang paling hebatnya lah. Kalau kira dah. Tiba-tiba kita tak cara hak benda hak Allah sebut tu, rugilah kita. Rangsangan sakit kulit ataupun ujung jari kita tak kaji dia kafir, rugilah kita. Sepatutnya kita orang Islam lebih mengkaji mendalam kerana itu disebut dalam Al-Quran menunjukkan kehebatan kebesaran Allah, kehebatan ciptaan Allah SWT itu cap jari dah. Sepatut kita lah kaji lebih mendalam. Jangan dia ke kafir dah. Itu sepatutnya dah. Dah. Jadi cap jari bukan main hebat lah Allah cipta dah. Begitu juga dalam kitabnya yang mulia Allah SWT berfirman yang bermaksud dan kami telah menghembuskan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Surah Al-Hijr ayat 22. Ini merupakan petunjuk tentang peranan angin dalam proses pembuahan yang terjadi dalam dunia tumbuh-tumbuhan. Dunia tumbuhan pun begitu hebat. Macam mana jantan laki pokok yang bukan dekat jugalah. Kita katakan kadang boleh benih yang boleh sampai ke pokok yang lain. Pokok betina sehingga menghasilkan buahnya. Namun demikian bukan berarti Al-Quran Al-Karim telah berbicara mengenai semua masalah-masalah ilmiah. Kena faham situ dah. Kerana itu bukanlah tujuan dasar diturunkannya Al-Quran. Turun Al-Quran ini bukan nak secara detail ilmiah tu dah. Dan jika Al-Quran menghendaki demikian maka tentu ia akan mengurangi bobotnya peranannya yang sebenarnya. Salah sekiranya seorang berusaha menafsirkan ayat Quran dengan bersandar pada pandangan fenomena-fenomena ilmiah semata-mata. Jadi yang ambil ilmu sains masuk dalam tafsir Quran dia syarah. Kira tak betul tu. Tu bukan matlamat utama dah. Memanglah kita boleh untuk merasai kebesaran Allah kita kaji lebih mendalam tu bagus. Baru kita menghayati ayat tu dengan lebih baik. Tapi bukan tujuan utama. Maksudnya sebagai untuk perkara dunia nombor satu dah. Kerana metod yang demikian tentunya akan banyak membawa kepada takalluf, kesulitan, beratlah orang nak kaji sains ni makin masuk dah. Dan pemaksaan ayat Quran kepada makna-makna yang demikian yang tidak dikandungnya tidaklah aib bagi Al-Quran. Sekiranya sedikit maupun banyak dia tidak menyinggung masalah-masalah ilmiah. Kerana begitu banyaknya peranan yang dimilikinya dan juga untuk menjadikan tujuan pokoknya adalah menyeru manusia kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Tauhid nombor satu dia. Jadi Quran ni bukan matlamat nak cerita benda sains atau benda lain. Tapi matlamatnya nombor satunya tauhid. Hal lain tu untuk membantu tauhid ni termasuk dalam ibadah dan perkara kebesaran Allah sikit-sikit sebut dah. Dan pada saat yang sama hal itu tidak berseberangan dengan realiti ilmiah yang pasti. Inilah salah satu keunikan Al-Quran. Sungguh Allah SWT berkata benar dan menunjukkan hamba-Nya kepada jalan yang benar. Habis itu dah. Seterusnya satu topik lain makna ayat. Ada orang tanya Syekh ni, Allah SWT berfirman maksudnya sungguhnya kamu melalui tingkat tabak demi tingkat dalam kehidupan tabaqna. Apakah makna dari ayat ini? Dan apa yang dimaksudkan dengan tingkatan-tingkatan di sini? Jadi Syekh ni jawab. Ayat di atas adalah ayat ke-19 dari surah Al-Insyiqaq. Kata tabaq tu, tingkatan tu pada asalnya bererti bersesuaian dengan yang lainnya. Dikatakan bahawa penutup ghita tersebut juga dengan tabaq, dengan kata tabaq, kerana menutup sesuatu yang ada di bawahnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa dimasukkan dengan tingkatan tabaq ialah suatu keadaan yang berhadapan dengan keadaan yang lain. Kata tabaq juga bererti suatu terletak di atas suatu yang lain. Salah satunya adalah firman Allah SWT yang berbunyi. Maksudnya, dia telah menciptakan tujuh langit secara bertingkat-tingkat tabaq juga. Iaitu sebahagiannya berada di atas sebahagian lain. Itu di segi bahasa lah. Adapun yang dimaksud dengan kata tabaq ini. Tingkatan demi tingkatan ialah suatu keadaan setelah satu keadaan yang lain. Setiap satu berkesesuaian dengan yang lainnya dan jatuh sesudahnya. Dengan dasar ini maka makna yang terkandung pada ayat di atas ialah ni baru ayat makna dia dah. Wahai manusia, sesungguhnya engkau akan mengalami keadaan-keadaan yang berkesinambungan
di mana engkau akan meniti suatu kedudukan setelah meniti kedudukan yang lain bertingkat-tingkat. Hal ini menunjukkan beberapa keadaan yang mesti dilalui oleh manusia dalam kehidupannya yang berupa jenjang demi jenjang. Sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quran Al-Karim yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkuskan dengan daging pula. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang maha baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Manusia juga berada pada beberapa keadaan yang berturut-turut di dalam akhirat. Dan dunia pun bertingkat-tingkat. Nak sampai lahir daripada ibu tu, berapa peringkat, berapa tabak, berapa tingkat, peringkat baru boleh keluar ke alam dunia. Alam dunia pula boleh peringkat pula dah. Dalam muda, tua, ke apa, baby, ke apa, dah peringkat pula. Lepas tu di akhirat pun ada pula berapa tingkatan pula dah. Dah banyak dah. Dimulai dari dibangkitkan dulu, lepas tu dikumpulkan dulu, lepas tu dihisap pula, ditanya, disoal sildik. Lepas tu meniti titian sirat tu, lepas tu hingga akhirnya menetap di syurga atau neraka. Di akhirat pun ada tabaq dia, ada tingkatan-tingkatan, peringkat-peringkat dia dah. Dengan begitu, ayat di atas dapat diartikan sebagai berikut maksudnya. Wahai orang kafir, engkau akan melalui satu keadaan demi keadaan yang lain, di mana setiap satu keadaan sejalan dengan kesulitan-kesulitan yang dilaluinya. Di sana terdapat kematian yang mereka takutkan. Setelah itu mereka akan menjumpai azab kubur. Kemudian akan menghadapi perhitungan yang keras. Dan berikutnya mereka akan merasakan azab yang pedih. Nah, dalam kubur pun, alam kubur pun ada peringkat-peringkat dia pula dah. Nak sampai ke akhirat ada peringkat dia pula dah. Saya khawatir saudara penanya memahami atau mendengar bahawa kata tabak yang terdapat di dalam ayat di atas telah menunjukkan pesawat terbang pada masa sekarang. Ini pun ada jenis. Tolak sebenarnya dia anti-Islam, anti-agama ni. Dia tukar tabak ni dengan maksud pesawat terbang pula dah. Pemahaman demikian adalah pemahaman yang jauh sekali dari maksud ayat. Kita tidak boleh keterlaluan memaksakan pemahaman nas-nas Al-Quran dengan pandangan-pandangan ilmiah yang beraneka ragam di zaman moden. Kita terpaksa tak boleh. Sains ni pun berubah. Kajian dia sentiasa berkembang dah. Kajian dulu akan berubah. Dah. Banyak kagak dah. Walaupun dulu kita kata atom paling kecil sekali, sebelum ni lagi primitif dah. Lepas kita kerja per atom tu paling kecil dalam nukleus dah. Nukleus tu ada proton dan neutron dia. Di luar tu ada elektron. Tu paling kecil lah kita tahu dah. Proton dengan neutron tu dalam nukleon tu dah. Itu menunjukkan atom. Sekarang ni kita boleh jumpa ada juga dalam setiap proton atau neutron tu ada 3 unsur dalam tu dah. Ada ikatan yang kuat dalam tu pula. Ini penemuan yang lebih baru lah. Yang sentiasa bertambah penemuan baru, kita tak boleh muktamad lagi lah setiap kaji sains pun dah. Kerana tujuan dari diturunkannya Al-Quran bukanlah dengan maksud sebagai buku geografi atau buku kimia, buku sains, bukan dah. Adapun tujuan dan misi dasar Al-Quran adalah memberi petunjuk kepada jalan kebenaran, jalan agama yang benar dah. Okey, makna hati dalam Al-Quran. Ada orang tanya Syekh ni, apakah yang dimaksudkan dengan hati dalam Al-Quran? Pada bahagian hati manakah terdapat iman? Kerana gitu. Syekh ni jawab, kata qalb, hati dalam bahasa Arab ditujukan kepada organ tubuh yang ada dalam dada. Jadi qalbun tu hati tu bukan hati limpa bawah tu dah, tapi betul-betul jantung. Qalbun tu jantung lah. Dalam bahasa Arab kata qalb juga diartikan akal. Dalam bahasa ada juga masuk qalb ni yang diartikan akal. Al-Quran Al-Karim telah menyebutkan kata qalbun dalam banyak ayatnya, dan kebanyakannya Al-Quran menggunakan kata qalb untuk makna-makna yang khusus berkaitan dengan ruh, ilmu, akal dan lain dan sebagainya dah. Salah satu penggunaan kata qalbun ni dengan makna ruh adalah firman Allah SWT yang berbunyi, dan ruh-ruhmu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam sangkaan. Surah Al-Ahzab ayat 10. Adapun perkataan kata qalbun dengan makna ilmu dan pemahaman adalah firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai pemahaman atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Surah Al-Qaf ayat 37. Demikian juga firman Allah SWT yang bermaksud, dan kami telah meletakkan tutupan di atas hati, yang di atas akal, qalbun, atas akalnya mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Surah Al-An'am ayat 25. Begitu juga firman Allah SWT dan hati, yang qalbun tu dah. Hati ni maksudnya akal.
Mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan beriman dan berjihad. Surah At-Taubah ayat 87. Jadi banyak qalbun ni dengan maksud yang pelbagai, tidak sama, tidak tetap satu makna. Perbezaan kata qalbun dalam Quran dengan arti keberanian adalah ada juga dengan maksud berani qalbun ni. Dan agar hatimu menjadi tenteram kerananya, iaitu agar keberanianmu menjadi kokoh dan rasa takutmu menjadi lenyap. Hatimu tu keberanian maksudnya. Sebaliknya Allah juga mengatakan dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Ada juga dah. Orang pengecut terkadang disifati sebagai orang tidak mempunyai hati, tidak mempunyai keberanian. Ini bukanlah bermakna hakiki, tak ada jantung, bukan dah. Melainkan hanya sebuah perumpamaan saja. Terkadang juga kata qalbun digunakan dalam Al-Quran untuk makna iffah, yakni kesucian. Sebagaimana firman Allah SWT berkaitan dengan isteri-isteri Nabi SAW. Dan apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Surah Al-Ahzab ayat 3. Maksudnya, suci bagi hatimu itu maksudnya yang lebih menjaga kesucian. Lebih menjaga kesucian. Jadi bukan suci hati jatuh itu tidak dah. Tapi kesucian amal, akhlak dan juga iman dah. Macam-macam lah. Kebanyakan penggunaan kata qalbun hati dalam Quran Al-Karim tidak semata-mata hanya tuju kepada organ tubuh yang ada dalam dada. Bukan yang qalbun jantung takut dalam hati, dalam dada tu. Bukan tu banyak ni. Melainkan digunakan dengan maksud untuk menunjukkan sifat-sifat yang bermacam-macam yang ada pada manusia yang mempunyai hati. Adapun mengenai sifat-sifat tersebut dinisbahkan pada hati adalah kerana hati merupakan anggota tubuh yang paling penting pada manusia. Oleh kerana itu, tidaklah mudah bagi kita untuk mengatakan bahawa iman adalah sesuatu yang dapat diinderai. Maksudnya kita cari dalam indera mana, jantung mana, duduk mana hati iman kita dah. Duduk akal ke, duduk dalam jantung ke, duduk hati mana dah. Bukan mudah secara itulah dah. Terdapat pada bahagian tertentu dari hati atau berwujud dalam bentuk material pada hati, organ hati, jantung. Bukan maksudnya betul-betul duduk tokor dalam hati, tidak dah. Sesungguhnya di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu. Syekh ni pengaku tak. Lebih ayat gitu. Lebih ayat gitu banyak lagi perkara ilmu lain orang yang lebih tahu dah. Begitulah sekali kita kaji sains pula ni pun banyak kajian-kajian. Bukan di jantung saja, bukan di otak saja dah. Kadang-kadang organ ni saling berkaitan dah. Saling berfungsi, saling tolong sokong menyokong. Jantung ni ada orang tukar jantung tak? Jantung ni jantung bekas pembunuh. Dia ni bukan bunuh diri dah. Jantung orang bunuh diri, dia mati, dia ambil jantungnya masuk pada pesakit jantung lain tukar. Okey, ambil tu jadi nak bunuh diri kata. Ada kesannya. Sebab jantung ni dia ada ruhnya, ada kesan, dia ada kaitan juga dah. Jadi benda tu payahlah nak kata roh jiwa ni tak. Jadi jantung ni, qalbun ni kalau jangan masuk stokor tu, memang bahasa Arab qalbun jantung masuk bahasa Arab asalnya, tapi qalbun yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah ni tidak bermaksud betul-betul tokor tu. Dia tidak semestinya itulah. Dia adalah akal, kadang-kadang kesucian, kadang-kadang maksud dia roh dah, kadang-kadang maksud dia macam-macam lah dah. Gitulah nak ayat dah. Tengok konteks lah. Okey, menghidupkan 2 kali dan mematikan 2 kali. Ada orang tanya Syekh ni. Allah SWT berfirman, maksudnya mereka menjawab, ya Tuhan kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Apakah kematian itu 2 kali atau hanya 1 kali? Dan begitu juga, apakah kehidupan itu 2 kali atau hanya sekali? Tanya gitu dah. Pasal ada sebut berkali, 2 kali dah. Mati 2 kali, hidup 2 kali dalam Quran. Okey, Syekh ni jawab. Ayat di atas merupakan ayat ke-11 dari surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Iaitu bunyi lengkapnya sebagai berikut. Yang ini bermaksud, mereka menjawab, wahai Tuhan kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka apakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ni orang-orang yang telah masuk neraka. Dia tanya Tuhan lah. Dia kecek Tuhan lah. Mereka yang mengatakan itu adalah orang kafir berdasarkan ayat ke-10. Iaitu ayat sebelumnya. Panggil siak dan sibak ni. Al-Quran ni, siak dan sibak kena perhati ayat sebelum dengan selepas ni. Baru kita faham oleh ayat tu ni. Iaitu ayat sebelumnya di mana Allah SWT berkata, maksudnya sesungguhnya orang-orang kafir yang diserukan kepada mereka pada hari kiamat, sesungguhnya kebencian Allah kepadamu lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Kerana kamu diseru untuk beriman lalu kamu kafir. Itu masalah dia. Jadi
Allah benci dia lebih besar daripada dia benci. Dia ni dia masuk neraka, dia akan benci diri sendiri. Apalah aku jahat sangat, apalah aku tidak beriman ni. Dia pun sangat-sangat marah pada diri sendiri, tapi kena ingat Allah lebih marah pada dia kerana tidak beriman setelah diserukan pada iman. Tu ayat ke-10. Sebelum ayat ke-11 hak cerita pasal mati 2 kali, hidup 2 kali. Mana ayat di atas adalah tak kala orang kafir mengetahui bahawa orang yang ketika di dunia berada dalam kesesatan dan kebatilan, berharap supaya mereka dapat kembali ke dunia sehingga mereka dapat melakukan perbuatan kebajikan. Dia masuk neraka tu baru minta nak kembali ke dunia untuk buat kebajikan. Dan bukan perbuatan-perbuatan yang pernah mereka lakukan. Mereka orang kafir berkata kepada Allah, maksudnya, Tuhan kami, apakah engkau akan mematikan kami 2 kali? Jadi masuk keadaan kematian 2 kali dan mereka ialah kematian pertama, kematian mereka di dunia, tak kala telah berakhir umur dan ajal mereka. Adapun kematian kedua adalah kematian mereka di alam kubur. Iaitu setelah mereka dihidupkan dari kematian mereka yang pertama. Dengan maksud supaya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan alam kubur. Berkaitan dengan hal ini Allah SWT firman, maksudnya, mengapa engkau kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan pula dan hidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Perlu diperhatikan bahawa yang dimaksudkan dengan matikan ada 2 makna. Makna yang pertama ialah menjadikan sesuatu sebagai benda mati. Adapun makna yang kedua ialah menjadikan mati sesuatu yang hidup. Adapun perkataan mereka, dan engkau menghidupkan kami 2 kali, maka yang dimaksudkan dengan kehidupan yang pertama ialah menciptakan. Atau menghidupkan mereka dari tidak ada. Atau dengan kata lain, menghidupkan mereka di dunia. Adapun yang dimaksud dengan kehidupan yang kedua ialah kehidupan yang akan mereka alami tak kala mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Secara umumnya tafsir gini lah. 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati ni sebelum kita hidup ni tak ada. Tak ada tu mati panggil. Tak ada. Tak wujud tu macam mati. Lepas tu wujud, hidup lah dunia tu hidup. Lepas mati pula masuk dari kubur. Tu mati yang kedua lah. Lepas terbangkit pula di akhirat. Tu hidup yang kedua lah. Hidup di dunia sekali, hidup di akhirat kedua lah. Jadi tu kebanyakan ulama tafsir ayat itulah maksud dia dah. Kita terima itulah mudah nak faham dah. Jangan engkau bertanya tentang sesuatu. Ni ada orang tanya bab topik ni lah. Ada orang tanya Syekh. Allah SWT berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan pada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu nescaya menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakannya di waktu Al-Quran sedang diturunkan, nescaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tu habislah ayat tu dah. Jadi, apakah yang baru tanya? Apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu yang tidak boleh ditanyakan? Apakah dimaksudkan dengan sesuatu yang tidak boleh ditanyakan oleh seorang Muslim sehingga pengetahuan tentangnya akan menyusahkannya? Bagaimana mungkin kita dapat mengetahuinya tak kala Al-Quran sedang turunkan? Jika pengetahuan tentangnya adalah sesuatu yang menyusahkan pula. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan ketika Al-Quran sedang diturunkan? Apakah penutupan diri terhadap hal-hal ini dan juga seruan untuk tidak bertanya tentang itu sejalan dengan seruan Islam kepada umatnya untuk berlomba-lomba dalam masalah ilmu dan membuka diri dalam cakrawala ilmu pengetahuan. Dah. Adakah gini maksudnya tutup pintu ilmu dah? Tak boleh nanya kat pakai senyap belaka dah. Adakah begitu maksud dah? Okey, Syekh ni jawab dah. Ayat ini terdapat dalam surah Al-Maidah. Diriwayatkan mengenai asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Quran ni, bahawa tatkala turunnya firman Allah SWT yang mengatakan, maksudnya mengerjakan ibadah haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surah Ali Imran ayat 97. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah dilakukan setiap tahun? Dia tanya gitu. Adakah dilakukan setiap tahun ni? Rasulullah SAW diam tidak menjawab. Mereka kembali tanya lagi, apakah dilakukan setiap tahun? Tanya benda hak payah dia. Rasulullah SAW tetap diam tidak menjawab. Maka mereka pun tetap mengulangi pertanyaan itu lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak. Seandainya saya katakan ya, maka akan menjadi wajib. Sedangkan kamu tak akan sanggup memenuhinya. Biarkanlah, jangan kamu utak-utik konsep lah. Jangan kamu konsep apa yang tidak saya sebut. Celakanya orang-orang dahulu ialah kerana mereka banyak bertanya dan mereka bersisih terhadap nabi-nabi mereka. Maka jika saya menitahkan sesuatu, lakukanlah seberapa yang kamu mampu. Dan jika saya larang, maka hindarilah ia. Itu hadis tu lah.
Biasa kita terkenal ni orang Yahudi dulu lah masa nak sembelih lembu untuk kes pembunuhan Bani Israel dah. Jadi pak dia ni banyak soal dah apabila Nabi Musa dah. Oyak suruh sembelih lembu suruh gitu dah dia tanya lembu jenis mana, jenis gapo dah sekali siapa kau payuh. Siapa kau hampir-hampir tidak mampu nak cari dah. Kerana dia ni tidak sami'na wa ata'na, tidak terus buat benda hak Allah suruh. Ni terbalik hak manusia suruh ni tak tanya. Hak Allah Taala suruh ni tanya detail dah sekali payah nak lakukan dah. Begitu juga dengan ilmu mantik, ilmu falsafah. Kalau kita fikir mendalam, kita terpaksa menafikan sifat-sifat Allah banyak kali lah. Sebab kita terlampau mendalam dah. Kalau kita relax buat macam sahabat tu mudah lah dah agama ni. Yang penting praktikal, bukannya banyak soal, banyak bicara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pernah orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW dengan maksud mengejek. Ni soal lagi maksud dia dah. Seorang lelaki bertanya, siapakah ayahku? Kemudian seorang lelaki yang kehilangan untanya bertanya pula, di manakah untaku? Kemudian Allah menurunkan ayat ini kepada mereka. Dia tanya tu bendanya menyusah, okay? Benda tak pedah lah. Ayah dia pun tanya siapa dah. Walaupun benda tu, mungkin ni dah, mungkin orang zaman dulu, okay? Dia pelacur dia gapo tak tahu pok siapa dia ni. Orang tuduh orang ni, orang tuduh orang ni. Ataupun unta yang hak ilah tanya juga. Benda ni tak payah sikit abuk. Bukanlah maksud agama syariat turun untuk bincang benda-benda gitu dah. Berdasarkan nas ini kita memahamilah bahawa larangan tersebut berupa peringatan untuk tidak meminta sesuatu yang menyusahkan. Yang kita tanya soal selidik sehingga susah. Kerana sekiranya sesuatu itu datang maka jelas akan menyusahkan mereka. Kalau tanya hak lebih detail, Nabi pun terpaksa detail. Lagi detail lagi susah lah. Kalau kita terima dah apa yang ada, bereslah dah. Macam juga kita bincang sifat Allah SWT. Kalau kita terima macam zaman sahabat, zaman Nabi ni, mudahlah. Tapi kalau kita bincang dengan istilah falsafah, hadis lah apa benda-benda benda yang susah, kita terpaksa bincang detail. Sekali terpaksa menafikan banyak perkara. Sekali pening gitu lah. Itu macam masalah kita ni dah. Dan sekiranya sesuatu itu telah datang namun mereka menyalahinya dan tidak melaksanakannya, tentu mereka akan mendapat seksa di dunia maupun di akhirat. Kalau dia tanya, Nabi cerita, gini hukum dia, gini cara dia, mereka tak buat boleh dosa besar pula, macam menyakit dia. Sebab itu Nabi suruh sikit, buat lalu, tak usah nak tanya. Tanya detail, lagi payah nak melaksanakannya. Dapat juga dikatakan bahawa larangan tersebut juga berlaku pada pertanyaan-pertanyaan ghaib yang tidak selayaknya kita ketahui, tak ada faedah kita tahu. Adapun pertanyaan mengapa kita akan mengetahuinya tatkala Al-Quran diturunkan, jika sekiranya pengetahuan tentang hal itu akan menyulitkan kita. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab hal ini sebagaimana berikut. Maksudnya, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu ketika Al-Quran sedang diturunkan, kerana yang demikian itu akan menyulitkanmu. Akan tetapi tunggulah. Kerana jika Al-Quran itu telah turun, maka Al-Quran pun akan menjelaskannya. Kerana sungguhnya engkau tidak bertanya tentang sesuatu kecuali engkau mendapatkan penjelasan dalamnya. Jadi, sabarlah dah. Jangan mendesuk. Jangan mendesuk Nabi ke apa. Yang akan turun lepas ni, insya-Allah ada cara yang terbaik dah. Jangan mendesuk. Adapun makna dari perkataan tatkala Al-Quran diturunkan, ialah tatkala turunnya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum yang bermacam-macam. Allah SWT memberikan penjelasan pada manusia dalam kitabnya dengan turunnya ayat Al-Quran secara berangsur-angsur. Segala sesuatu yang diperlukan, sehingga tidak diperlukan sikap tergesa-gesa dalam hal ini, yang terkadang merupakan gambaran pembangkangan sebahagian manusia terhadap hukum agama. Kadang tanya banyak ni bukan nak laksanakan, tapi ada sifat jahat dalam perut pedar dia dah. Dan dalam perut pedar dia seolah nak ngani Nabi pula dah. Tanya hak pelik-pelik dah. Tanya hak payah-payah. Itu kadang-kadang gambar dia sebenarnya. Sekiranya mereka tergesa-gesa, maka mereka dapat menerima siksaan dari Allah SWT. Sabarlah, dah ada lah hukumnya. Kalau tidak, Allah maafkan lah. Nabi tak terai kat, pakat maaf lah, pakat senyap. Alhamdulillah, Allah tak terai dah. Tidak payah mana, gitulah lah. Sebuah hadis Nabi SAW menyatakan sebagai berikut. Maksudnya, sungguhnya Allah SWT telah menetapkan kewajipan-kewajipan. Maka janganlah engkau mengabaikannya. Dan dia telah menetapkan hukum-hukum. Maka janganlah engkau melanggarnya. Allah SWT juga telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah engkau melakukannya. Dan juga dia bersikap diam terhadap beberapa perkara, bukan kerana lupa, sebagai rahmat bagimu, maka janganlah engkau bertanya tentangnya. Boleh tanya dah. Jangan mendetailkan perkara tidak detailkan. Sembelih lembu ni, mesti lembu hitam tak boleh kau.
Dan Nabi tak tergi kat bakal boleh nah. Nabi hak toleh ni Nabi kata cacat. Apa? Tengok kau tunduk tanduk ke gapo tu hak lain kita pakat senyap kan pakat terima berlaku boleh berlaku dah. Begitu cara baru kita tidak berat. Jangan cepat benda hak Nabi tak lari kita lari dah. Ni jadi susah lah agama ni. Dia suruh masuk niat dah. Niat ni sepatutnya mudah ya dah. Kita nak sembahyang, kita tahu kita nak sembahyang. Apa? Beres dah. Jangan kita kata muqaranah tamah muqaranah sempurna ni masuk niat ni siapa kepada Allahu Akbar tu siapa roh tu. Allahu Akbar tu masuk tu. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat kerana Allah Taala kau gapo kerana mengikut email kau gapo panjang bubuh dalam takbir tu. Sedangkan Allahu Akbar tu ada masuk Allah Maha Besar. Tiba kita masuk niat tak ada berasa kebesaran Allah. Tak kenalah dah. Dan sebab itu jumhur ulama tiga mazhab lain niatnya sebelum sembahyang bukannya masa takbir. Benda gitu pun kita tahu. Gitulah. Jadi kita jangan menyusahkan benda yang tidak diterangkan agama, kita jangan pergi straight. Semata-mata ada dalam kitab. Kita bersangka baik dengan ulama yang dulu-dulu tu jasa yang besar, ijtihad yang besar. Untuk orang tertentu boleh guna, tapi kita ni sebagai orang awam atau kampung ni kita guna yang mudah, memudahkan kita. Ambil yang mudah supaya kita tidak jadi berbaik agama, tidak jadi was-was dan sebagainya ni. Kita pakai je memudahkan kita berdasarkan dalil ni, baru kita selamat. Larangan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan anjuran Islam yang untuk mencari dan menuntut ilmu. Jadi larangan Nabi tanya, tak boleh nanya banyak. Tu bukan mana tak boleh tanya ilmu dah. Tapi tanya tu kadang-kadang buat ngani, kadang-kadang benda itu tidak diperlukan. Tapi benda tu betul dah digazetkan sebagai ilmu. Dah. Jadi kita boleh tanyalah. Yang timbul kemusykilan terutama di zaman moden ni ada benda yang muskil. Boleh tanya kepada pihak yang mempunyai kepakaran. Jangan tanya ustaz yang tak tahu dah. Setiap orang tu ada pakar-pakar tu. Ustaz pun ada kepakaran. Bukan dia nama ustaz tahu selaka dah. Ada pakar benda ni, ada pakar benda ni. Macam tu lah tak? Ada spesialis bidang ni, ada spesialis bidang ni. Ada teranum saja, tajwid saja. Hak lain tak tahu. Ada bahagian fiqh saja tak? Yang lain tak tahu. Ada bahagian fiqh, bahagian muamalah yang tahu dah. Tu dia pakar, lain kurang sikit dah. Begitulah dah. Ada bahagian tafsir bisa, bahagian hadis kurang, ada hadis bisa. Fiqh kurang, macam-macam lah dah. Kita kena meraih kepelbagaian. Al-Quran Al-Karim berkata, maksudnya dia katakanlah Tuhanku tambahkanlah ilmuku. Qul rabbi zidni ilma. Tuhanku tambahkanlah ilmuku. Surah Taha ayat 114. Kita minta dengan Allah supaya Allah tambahkan ilmu pada kita. Yang berizki ilmu ni Allah. Kita jangan kata semata-mata orang boleh sanak lah, belajar tu guru hebat dah. Keikhlasan itu nombor 1. InsyaAllah Allah beri ilmu kepada siapa-siapa yang dia Allah suka lah nak. Kadang-kadang kita pelik orang ni tidaklah mengaji tinggi azhar apa, tapi kefahaman kita nampak lebih lah. Ada tengah-tengah mengaji pas mana, pas master, pas PhD setengah bidang agama dah no. Tapi kadang-kadang kita dengar kecek kata ni jelas kau boleh PhD no. PhD macam apa tak faham dah. Gitulah kita tengok kefahaman yang mendatar saja no. Mungkin dia nampak ilmiah dari segi tesis ya, tapi kefahaman yang kurang mendalam. Allah a'lam lah rezeki yang Allah bagi dah. Selagi ni bertanya tentang sesuatu ni. Selagi jadi benda yang Allah cerita ni tentang agama ni habis dah. Dah. Zaman Nabi tu tak dia tanya apa Allah terus kat tu dah. Kalau beda dalam perkara-perkara ibadah mahdah, ibadah-ibadah khusus, ibadah-ibadah yang mana ada tata cara tertentu, kita tak boleh tambah sikit abu dah. Dak semaya cara mana, lepas semaya cara mana, zikir cara mana, selawat cara mana, hak Nabi ajar kita kena ikut tu lah. Kalau kita tambah lagi, kita tak tahu itu diterima oleh Allah SWT, diiktiraf oleh Allah atau tidak. Nah, adakah pahala yang besar atau pahala sikit ataupun sekadar dimaafkan. Kadang-kadang seksa akhirat tu Allah sekadar maaf ya, tapi pahala tak belah mana. Mana tahu nak berkau hak orang rekod ibadah ni nak. Tapi kalau ibadah yang Allah ajar dah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu habislah kita ikut tu, insya-Allah itu telah digazetkan, telah diikrarkan, telah diajar oleh Nabi, insya-Allah itu diberi pahala yang benar di sisi Allah SWT di akhirat nanti dah. Hak lain tu selawat dengan cara qasidah ke apa. Hak bala ustaz kata boleh, hak tak boleh tu sekara, tapi kita ni kita orang kapun tu sedap buat benda hak dipersisihkan. Buat hak jadi yakni sahih. Hak sahih hak Nabi ajar apa banyak kita tak buat. Zikir lepas sembahyang 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar tu. Tu pun dak jajar setengah orang kita ni nak. Nak amal hak pelik-pelik, selawat pelik-pelik. Hak wajib ni, hak biasa ni, hak Nabi ajar betul-betul ni nak. Kita tak buat lagi, rugi dah.
Setakat itulah saja perbincangan kita malam ini. Kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.